Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Bekalan beras putih tempatan masih mencukupi, justru pembelian panik tidak sewajarnya berlaku. Menteri KPKM berkata, pembelian panik dengan jumlah besar boleh rencatkan usaha untuk kawal bekalan makanan ruji itu di pasaran. Pertemuan dengan wakil kerajaan India telah diadakan semalam untuk bincang mengenai sekatan ekspor bekalan beras putih. Menteri KPKM berkata kerajaan India akan menjawab surat berhubung perbincangan itu minggu depan. Antara yang dibincangkan, langkah memastikan kelangsungan beras dalam pasaran dan harga yang berpatutan. Gangguan bekalan beras tempatan dan kenaikan harga beras import perlu ditangani secara bersama. Justru kerajaan Johor berharap beberapa cadangan dapat dipertimbang pihak kerajaan persekutuan. Antaranya mewujudkan subsidi sementara bagi beras import sehingga bekalan beras tempatan kembali pulih serta pembukusan semula beras kepada pek kecil. Johor juga menawarkan tanah negeri itu digunakan bagi kegiatan penanaman padi. Isu harga barang keperluan, Perdana Menteri berkata kerajaan komited dan sedaya upaya lakukan yang terbaik untuk bantu rakyat. Beliau telah arahkan KPDN untuk beri perhatian terhadap perkara itu. Timbalan Perdana Menteri juga memfokuskan isu berkenaan dalam nakal. Kenaikan harga barangan keperluan turut membelenggu pelbagai negara. Antara punca, sekatan ekspor beras dan peningkatan cukai ekspor bawang. Caj bagi transaksi pembayaran menggunakan kod QR tidak akan menjejaskan golongan berpendapatan rendah. Perdana Menteri memberi jaminan tersebut berikutan kebimbangan para peniaga mengenai kadar yang bakal dikenakan PayNet mulai 1 November ini. Perkara berkenaan sudah dibincangkan dengan Gubernur Bank Negara semalam. Setakat ini 3 bank iaitu Maybank, CIMB dan Public Bank mengecualikan caj QR Duit Now sehingga diberitahu. Sebanyak 11 lebuh raya di Lembah Kelang dan Pulau Pinang sudah menggunakan sistem pembayaran tol terbuka SPT secara rasmi bermula hari ini. Menteri Kerja Raya berkata pelaksanaan itu akan memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk membuat pembayaran tol. KKR sentiasa mengadakan perbincangan secara berterusan bersama syarikat konsesi untuk memperluaskan pelaksanaan sistem SPT di semua lebuh raya seluruh negara. Cubaan selundup 61 kg dadah bernilai kira-kira 2 juta ringgit gagal. Ia dirampas pada 5 September lepas di Terminal Kargo Udara Zon Perdagangan Bebas KLIA. Dadah terbabit disorokkan dalam 3 bungkusan yang diikrar alat ganti kenderaan. Menurut Pengarah Operasi Penguatkuasaan Kastam Zon Tengah, untuk kaburi mata pihak berkuasa, bahan terlarang itu disembunyikan dalam paket plastik teh. Catatan dapati, bungkusan berkenaan akan dihantar ke alamat penerima di Kota Kinabalu, Sabah. Sebanyak 24,000 kartun rokok selundup dengan anggaran cukai 3.206 juta ringgit berjaya dirampas JKDM. Ia merupakan rampasan terbesar di Pahang setakat ini. Pengarah JKDM Pahang berkata rokok tersebut dirampas pada pemeriksaan terhadap sebuah lori 8 tan di Lebuh Raya Kuantan Segamat Pekan pada 13 September lalu. Mana lori berusia lingkungan 40-an dan lori berkenaan ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kastam 1967. PDRM mengeluarkan 4,862 notis saman terhadap warga asing yang melakukan kesalahan jalan raya bagi tempoh Januari sehingga Ogos tahun ini. Daripada jumlah tersebut, hanya 1,703 saman telah diselesaikan. Susulan itu, saman tertunggak warga asing dilancarkan di Kelantan, Kedah, Perlis dan Perak sejak minggu lalu. Manakala notis kompaun K170A membabitkan kesalahan dikesan melalui kamera atau penguatkuasaan, hanya 921 saman sahaja yang diselesaikan. Di Johor, 178 termasuk 21 warga asing ditahan menerusi Ops Dadu dijalankan sejak 22 September sehingga semalam. Menurut Ketua Polis Negeri, tangkapan melibatkan 144 lelaki dan 34 wanita berumur antara 18 hingga 66 tahun. Ia hasil serbuan di 153 premis bagi membantras judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen.
9 dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Georgetown atas pertuduhan culik seorang wanita warga Indonesia 3 minggu lalu. Kesemua mereka didakwa culik mangsa untuk tuntut wang tebusan RM540,000. Perbuatan itu dilakukan di sebuah blok Pasarpuri Sri Aman, Paya Terhubung pada pukul 7 pagi 7 September lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Dua pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun mati lemas di air terjun Tasik Puteri Bukit Besi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar BBP Al-Muktafi Bilasyah berkata pihaknya terima panggilan mengenai kejadian pada pukul 5.47 petang semalam. Kedua-dua mangsa ditemui pasukan penyelamat pada jarak 3 meter dari tebing dengan kedalaman 5 meter. Kedua-dua mangsa yang berusia 20 tahun ke air terjun berkenaan bersama 7 lagi rakan. Laki OKU ditemui rentung dalam kebakaran babitkan sebuah rumah panjang di Sungai Sejukam, Julau, Sarawak. Menurut Ketua Zon 4 JBPM Negeri, kejadian dilaporkan pada 4.26 petang semalam. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Agus Pasang, 49 tahun. Rumah panjang 36 pintu itu musnah sepenuhnya menyebabkan hampir 200 penghuni hilang tempat tinggal. Punca kebakaran masih dalam siasatan dan seorang anggota bomba turut cedera semasa menjalankan operasi pemadaman. Sebanyak 15 unit rumah kedai di Kampung Sungai Korok di Jitra musnah terbakar pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra memaklumkan tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kebakaran itu. Seramai 10 orang dari BBP Jitra tiba di lokasi kejadian ketika api sedang marak. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 3.20 pagi. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mencederakan pembantu rumahnya Jumaat lalu. Tertuduh Lee Chi Huat didakwa mencederakan pembantu rumahnya dan risih menggunakan batang besi penyedut habuk. Dia didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dengan denda atau sebat atau mana-mana dua hukuman. Sebutan semula kes 3 November depan. Wanita ditahan kerana dipercayai muat naik komen keterlaluan di laman Facebook dengan niat aibkan seseorang. Menurut Ketua Polis Johor, suspek berusia 39 tahun itu ditahan di Endau Mersing. Simakan mengenai hantaran itu telah dibuat kepada SKMM bagi siasatan lanjut ke atas pemilik akaun Ida Ibrahim. Saudara, Festival Kandungan Digital Malaysia 2023 diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC sehingga Ahad ini. Menarik, hari ini pemenang anugerah SEA Games diumum dalam festival itu bagi menghargai industri permainan video. Kita bersama Vimala Kasturi Verasami di lokasi. Vimala, teruskan. Ya. Terima kasih penyampai di studio. Festival Kandungan Digital Malaysia 2023 menganjurkan anugerah SEA Games untuk tahun ke-7 sejak 2017. Anugerah ini bagi mengiktiraf dan meraihkan kreativiti dan kesenian pemain dan industri permainan video Asia Tenggara juga antarabangsa. Pihak penganjur telah menerima sebanyak 284 penyertaan bagi anugerah ini daripada Asia Tenggara termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam dan Thailand. Terdapat pelbagai kategori iaitu anugerah teknologi terbaik, anugerah seni visual, reka bentuk permainan terbaik dan anugerah permainan antarabangsa terbaik. Suka saya kongsikan pemenang Rising Star Award adalah Malaysia iaitu kumpulan Zombie Soup. Baik, ketika ini saya berada di tempat pameran. Untuk pengetahuan saudara Festival Kandungan Digital Malaysia 2023 ini berlangsung sehingga Ahad 1 Oktober 2023. Expo permainan dan animasi terbesar di Malaysia ini menyediakan pelbagai aktiviti kepada setiap lapisan masyarakat. Antaranya pertandingan e-sport dan juga pertandingan Beyblade. Kepada anda di Lembah Kelang, jangan lepaskan peluang, masuk adalah percuma. Sama-sama kita menyertai revolusi digital Malaysia. Baik, itu saja perkembangan saya dari KLCC. Kita kembali ke studio.
Baik, terima kasih Vimala di lokasi. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Ketua-ketua masyarakat dan kaum turut dilibatkan dalam skuad wanita anti jenayah Wajah bagi meningkatkan lagi kesedaran awam tentang keganasan terhadap wanita. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata penglibatan pemimpin akar umbi ini dapat memperkasakan lagi skuad berkenaan yang turut dianggotai NGO. Berdasarkan statistik polis sehingga Ogos lepas, sebanyak 3,640 kes telah dicatatkan tahun ini. KPM tidak akan berkompromi dengan kualiti makanan yang diberikan kepada murid-murid di bawah rancangan makanan tambahan RMT walaupun berdepan isu kenaikan kos bahan mentah. Demikian ditegaskan Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying. Jelas beliau, pihak KPM akan sentiasa melakukan pemantauan terhadap kualiti makanan RMT di sekolah. 101 juta ringgit diperuntukkan untuk anak Sabah yang melanjutkan pengajian ke universiti dan institusi pengajian tinggi awam tahun ini. Ketua Menteri maklumkan peruntukan beasiswa itu beri manfaat kepada 4,638 pelajar Sabah melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Ia dinaikkan berbanding 55 juta ringgit tahun lepas. Kerajaan Sabah komited beri tumpuan terhadap pembangunan modal insan. Penyakit berkaitan jantung penyebab utama kematian di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan maklumkan pada 2020, 17% daripada 18,515 kematian berpunca daripada penyakit itu. Dari segi perbelanjaan pula dianggarkan 3.93 bilion kos rawatan digunakan untuk rawat sakit jantung pada tahun 2017. Beban kos tersebut dijangka terus meningkat jika tindakan sewajarnya tidak diambil. Sebahagian aset lembaga tabung haji yang dipindahkan ke SPV milik Kementerian Kewangan pada 2018 akan diserah semula. Perdana Menteri maklumkan ia setelah meneliti laporan awal serta melihat TH kembali diurus dengan baik. Ia juga susulan peningkatan keyakinan pendeposit serta pengurusan cekap dan berintegriti oleh kepimpinan baru institusi pengurusan haji negara itu. Akta tabung haji akan dipinda bagi memenuhi maksud maqasid syariah. Ia akan dibentang selewat-lewatnya Januari tahun depan. Jelas Perdana Menteri, selain meningkatkan aspek kecekapan pengurusan, ia membolehkan institusi itu berfungsi memberikan penghayatan kepada pengurusan ibadah haji. Lebih 50% umat Islam disasar memiliki akaun TH pada penghujung tahun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, setakat Ogos lalu, lebih 45% daripada 18 juta umat Islam di negara ini telah buka akaun TH. TH kini mempunyai hampir 9 juta pendeposit dengan jumlah tabungan lebih 89 bilion ringgit antara tertinggi sejak penubuhannya. Tiada caj dikenakan terhadap sistem pembayaran QR Duit Now Maybank buat masa ini. Maybank menjelaskan pengecualian itu akan diteruskan sehingga diberitahu kelak. Justru semua peniaga boleh terus menerima pembayaran melalui platform itu seperti biasa. CIMB menerusi laman webnya turut umumkan pengecualian fee tersebut sehingga penghujung tahun ini. TNB terajui 3 projek utama di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional NETR. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata kesemua projek itu penting untuk majukan agenda hijau negara dan rangsang pertumbuhan ekonomi. Projek tersebut membabitkan taman solar berskala besar, hybrid solar terapung hidro serta pembakaran bersama hidrogen dan amonia. Melaluinya TNB rancang untuk menjana 3,000 megawatts tenaga pulih baharu menjelang tahun 2040. Pelbagai jenis dadah bernilai 300 juta baht atau bersamaan kira-kira 38.5 juta ringgit dirampas polis Thailand pada Rabu. Ia merupakan rampasan terbesar dalam satu operasi setakat tahun ini. Serbuan dilakukan di sebuah rumah di daerah Muang pada pukul 11.30 malam waktu tempatan. 4 lelaki turut diberkas dan dadah terbabit dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Presiden Ukraine bertemu Setiausaha Agung NATO pada Khamis.
Pertemuan untuk bincang kerjasama dan pulihkan hubungan antara kedua-dua pihak selain bertukar pandangan mengenai isu pertahanan turut dibincangkan melindungi infrastruktur tenaga Ukraine daripada kemungkinan serangan serta prospek bekalkan sistem pertahanan udara tambahan ke Ukraine oleh negara anggota NATO. Presiden Ukraine sifatkan rundingan itu sebagai perbincangan bermakna antara sekutu de facto. Lebih 2,500 pendatang maut atau hilang ketika cuba berhijrah dengan merentasi Laut Mediterranean setakat 24 September lalu. Pengarah UNHCR maklumkan jumlah itu meningkat berbanding 1,680 orang bagi tempoh sama tahun lepas. Laluan tersebut menjadi antara pilihan pendatang dari Afrika ke Eropah. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Fatul Hidayat dan Syuhaida Arifin untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.